Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqmanul Hakim bin Muhammad Zairi. Di sini saya ingin membentangkan tentang etika dan peradaban soalan nombor 4. Okey, pertama sekali kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan soalan nombor 4 ini mengisahkan tentang kita hidup dalam masyarakat pelbagai bangsa. Jadi, kepelbagaian kaum, budaya dan agama antara lambang perpaduan, keharmonian dan kekuatan yang boleh dijadikan model masyarakat berbilang ataupun pelbagai etnik yang ingin menikmati kemakmuran hidup bersama. Tapi persoalannya adalah, apakah tiga persamaan dan tiga perbezaan antara saya dan rakan-rakan saya yang hidup pelbagai bangsa? Dan adakah perbezaan yang wujud ini menjadi satu kesukaran untuk saya dalam belajar, bersosial dan juga berinteraksi dalam kehidupan seharian? Jadi untuk mengenali dengan lebih lanjut, mari kita ke slide seterusnya. Okey, kita pergi kepada slide yang mempunyai isi yang pertama, iaitu tiga perbezaan antara saya dan rakan-rakan saya yang pelbagai bangsa. Jadi, kita ada tiga perbezaan. Perbezaan yang pertama adalah dari segi bahasa, di mana bahasa berlainan bangsa mempunyai struktur tata bahasa, fonetik ataupun kosakata yang unik. Dan cara ataupun cara menyusun ayat dan memberi maksud yang berbeza kepada setiap perkataan. Contoh dia, saya adalah bangsa Melayu. Contohnya saya pergi kedai makan, saya nak bungkus makanan. Saya cakap bungkus. Tapi kalau bagi masyarakat Cina, mereka cakap tapau. Jadi setiap bahasa-bahasa bagi bangsa ni punya istilah yang berbeza, maksud yang berbeza. Kalau dari segi huruf-huruf pun kita boleh nampak. Melayu tulis macam ni. Cina tulis macam ni. India tulis macam ni. Dari segi bentuk huruf pun kita tak boleh kenali maksud. Jadi itu antara satu perbezaan. Dan perbezaan yang kedua adalah dari segi budaya. Perbezaan budaya termasuk dalam cara berkomunikasi, kepercayaan, tradisi yang mempengaruhi nilai norma dan tingkah laku masyarakat. Contoh dia dari segi pemakaian, dari segi sambutan, dari segi makanan. Contoh dia Melayu, mereka sambut sambutan Hari Raya Haji, bulan Ramadan. Kalau bagi bangsa Cina, mereka menyambut sambutan Tahun Baru Cina, perayaan Naga Cina. Dan India, mereka menyambut Hari Deepavali. Dan seterusnya dari segi kepercayaan, kepercayaan ni lebih kepada khususnya kepercayaan agama. Contoh dia bangsa Melayu, majoriti masyarakat mereka adalah bangsa beragama Islam, dan Cina adalah setengah bangsa Buddha, Hindu dan Buddha, dan setengah lagi bangsa Kristian, dan begitu juga dengan bangsa-bangsa sebaliknya lah. Okey. Slide yang seterusnya adalah slide persamaan. Antara tiga persamaan yang saya dah dapati, iaitu yang pertama adalah minat. Minat yang serupa di antara berlainan bangsa boleh memperkukuhkan hubungan melalui perkongsian, pengalaman dan pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek berkaitan dalam minat tersebut. Okey, sebagai contohnya, kita semua manusia punya minat masing-masing. Tak kisahlah kita ni bangsa Melayu ke, Cina ke, India ke, Kadazan ke, apa ke. Minat ni kita tidak boleh dikongkong. Minat ni dia terlahir dengan sendirinya dalam diri sesuatu individu. Contohnya saya minat bola sepak. Tapi bangsa rakan saya ni, dia bangsa Cina tapi dia minat bola sepak. Tak salah, kita tak ada penyekatan. Maknanya dari situlah kita boleh merapatkan lagi hubungan, mengalami daripada berkongsi minat yang sama. Dan yang kedua adalah dari segi maklumat hidup. Maklumat hidup pastinya setiap individu mempunyai maklumat hidup yang sama. Kita nak kejar cita-cita, kita nak kejar kejayaan, kita nak hidup sejahtera dalam hidup. Itu adalah contoh dia lah. Dan yang terakhir sekali adalah nilai asas. Setiap keluarga menerapkan nilai-nilai murni dalam diri suatu individu dari kecil lagi. Jadi yang saya pastinya adalah setiap keluarga pun sama. Tak kisahlah dari bangsa-bangsa yang berbeza pun, mereka nak keharmonian dari segi dari mereka haruslah terapkan nilai-nilai ini kepada anak-anak mereka, kepada masyarakat-masyarakat mereka dari kecil lagi. Okey, yang terakhir sekali, bukan yang terakhir tapi kedua yang terakhir sekali adalah kesan perbezaan kita hidup dalam masyarakat pelbagai bangsa. Persoalan yang kedua tadi adalah, adakah perbezaan yang wujud ni menjadi satu kesukaran untuk kita belajar, berinteraksi dan bersosial dalam kehidupan seharian kita dengan rakan-rakan kita. Jadi bagi pandangan saya, perbezaan dari kepelbagaian bangsa ni mungkin beri cabaran awal dalam berinteraksi, tapi ia boleh menjadi satu peluang untuk belajar dan memahami lebih banyak tentang dunia. Jadi dalam kes ni, usaha kita untuk ataupun ikhtiar kita untuk memahami budaya dan bahasa rakan boleh memperkayakan ataupun memperkukuhkan hubungan kita dengan rakan-rakan kita yang berlainan bangsa serta membolehkan komunikasi yang lebih baik. Itu adalah pandangan saya. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan ni, pentingnya
adalah kesedaran tentang perbezaan kita hidup dalam pelbagai bangsa sebagai asas untuk menghormati dan memahami keunikan dalam sesuatu individu. Jadi walau bagaimanapun, dengan usaha dan kesanggupan kita untuk belajar dari satu sama lain boleh menjadi satu titik permulaan untuk kita memperkukuhkan hubungan kita dan menjadi satu peluang pembelajaran yang besar bagi satu konteks masyarakat bagi satu konteks kita hidup bermasyarakat dalam satu negara. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.